innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan pelbagai nikmat, mampu bernafas, mampu menghirup udara, bergerak, mencerap segala panca indera, mendengar, melihat, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan kita dengan satu nikmat yang hebat pada hari ini, yaitu nikmat berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. InsyaAllah bertemu kembali kita hari ini. Ingat lagi tak? Tak ingat masalah mental? Alhamdulillah masih ingat. Dan sebelum saya nak teruskan, minta izin kepada semua, ada live TikTok. Jangan malukan. Jangan malukan sekolah. Ramai ni. Ramai ni. Jadi insyaAllah, jadi kita minta like ni, jangan lupa follow, share, tap screen ni insyaAllah. Kena cakap juga, tak cakap nanti tak buat. Jangan lupa, belum share tu share banyak sikit, insyaAllah. Nak pahala lebih, kena banyak share. Tak, yang ni tak payah share, kat sini tak payah. Yang ni tak ada. Dah follow belum? Tak nampak pun dalam. Ada. Kita bakal gitu, maghrib ni saya akan live. Maghrib ni ada lagi, saya live di Surau Nusa Damai. Dekat ada orang Nusa Damai sini ada. Malam kita ke surau. Surau Nusa Damai tahu yang belakang. Dia banyak surau kan situ kan. Di surau tepi longkang tu. Tepi longkang kan. Okey. Jadi siapa yang berkelapangan boleh datang malam ni. Saya akan membukakan kitab Tauhid malam dekat surau. Malam ni lah, insyaAllah. Okey. Jadi saya tak nak membazirkan masa sebab masa tak banyak. Lepas ni kita ada sampai pukul kat sini 5 suku je. Ni 3-20 minit ke ni? 20 minit lagi. Jadi lepas tu kita akan bergerak ke Dewan. Yang tu dia bertukar. Yang ni ustaz. Lepas ni tukar jadi doktor, faham? Dia doktor lagi garang pada ustaz. Ustaz ke baik sebab nak mencerap akhlak Rasulullah kan? Tak nak marah-marah, tak baik dosa. Tapi kalau kaedahnya Rasulullah juga akan marah juga. Rasulullah dia akan menaikkan suara pada sesiapa yang tidak beradab dengan agama. Batu bila cerita berkenaan agama, dia kena beradab. Sebab itulah yang ditujukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat pun. Kena biasakan adik. Bila mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena berselawat atas Nabi. Kerana sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar namaku dan dia tak berselawat atasku,
maka dia adalah orang yang bakhil. Bakhil tu benda kedekut. Apa kedekut? Dia orang kedekut ni boleh kata sombong jugalah. Macam mana kita cerita sebelum ni. Sebab apa? Dia tak nak, dia ada nikmat tapi tak nak mengeluarkan nikmat yang Allah berikan. Sedangkan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tak mengikut dan tidak membuat apa yang simple. Bukan susah pun, simple. Tapi disebabkan hati kita kadang-kadang kurang dibersihkan. Biasa kalau tak bersih, dia jadi kotor. Yang tu kita risau. Tapi saya percaya yakin adik-adik yang berada lepas saya ini hati putih jernih seperti kain yang sangat lusina. Power nak ngangkat. Betul ke? Kalau betul tunjukkan. Duduk tegak. Betul. Duduk tegak. Ini saya nak cerita lagi adab. Saya belajar dekat pondok ada dia. Saya belajar dekat pondok. Pondok ni dia sangat menekankan adab dalam majlis ilmu. Cara duduk pun kadang-kadang ni. Kalau kira macam duduk bersila ni kurang lagi. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Okey dulu. Kalau yang betul kat pondok, di kaki tu dia duduk atas kaki tau. Duduk atas kaki tau. Kalau 3 jam belajar, 3 jam lah macam tu. Badan tegak, kaki punggung atas kaki. Tahu tak? Macam mana? Kalau majlis tu 3 jam, bangun tu semut-semut. Tahu semut-semut? Jalan tu tak jalan. Tapi dah biasa, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kita nak ajar dalam majlis ilmu ni jangan kita bermudah-mudah. Orang yang bermudah-mudah dalam kitab Pelita Penuntut terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim. Ni kitab besar para ulama. Dia menceritakan tentang adab belajar. Siapa yang bermudah-mudah dalam belajar ilmu, maka 2 perkara. 1 tak dapat ilmu, 1 kurang rezeki. Betul adik-adik, kadang-kadang kita rezeki kurang. Bukan kita je, bahkan kurang rezeki daripada orang-orang yang berada sekitar kita. Termasuklah ibu ayah. Adik tahu tak sebab kita, mak ayah kita rezeki dia susah. Antaranya lagi penyebab tak dapat rezeki, adanya di rumah tersebut orang yang tidak solat. Orang di rumah yang tak solat, rumah tersebut akan ditimpakan dengan bala. Ini tersebut dalam kitab Usyar Afrah wa Isbahul Falah. Ini semua saya rujuk dari kitab. Nak katakan kadang-kadang kita solat, tapi solat yang tidak benar-benar mengikut hukum syarak dikira tak solat. Solat tapi main, dikira tak solat. Solat ni kita kena letakkan diri kita benar-benar dalam keadaan kita nak solat tu maksudnya apa? Kita bawa, kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu bukanlah Allah di depan, tak, Allah tidak bertempat. Tapi kita nak fahamkan bahawa kita beribadat solat ini, kita nak menyerahkan segala apa yang kita ada tu kepada Allah, kerana dia semua adalah milik Allah. Tapi kita tak sedar diri. Bukan kata kat sini ya, kat luar-luar sana ramai orang tak sedar diri. Allah beri nikmat macam-macam, tapi degil, sombong. Macam kita cerita tahun minggu lepas, ingat tak cerita lepas yang sombong? Saya cerita tak? Sombong macam perangai siapa? Ada cerita dah kan? Dah, jangan buat anak satu. Perangai iblis. Jadi ada tak kawan kita ajak main game? Ada? Itu salah satu. Dia bukan kawan, itu iblis.
Kalau ada kawan yang suka ajak kawan dia main game, ajak kawan dia main-main, dalam solat pun nak ajak main, ajak kawan dia tak belajar, meninggalkan belajar ilmu, bukan dia nak, bukan kawan tu. Dia tengok tak? Tu bukan kawan, muka je macam kawan, sebenarnya hatinya bukan saya kata, awak yang kata. Jadi ingat, jadi saya ingat saya nak sambung sikit cerita lepas boleh? Ingat lagi tak cerita lepas? Kisah siapa imam apa? Imam Al-Ghazali. Nak dengar tak ni? Nak dengar? Okey, diam. Okey, diam. Sebelum tu yang kat live ni jangan lupa tap screen, share banyak-banyak insya-Allah. Okey. Dengar. Nak dengar tak? Tak dengar tak apa Saya preview yang lepas. Kita ambil apa? Kalau sinetron yang lepas panggil preview lah. Preview yang lepas. Macam cerita Power Rangers lah. Power Rangers kan sebelum cerita tu, sebelum tu dia cerita apa yang berlaku lepas kan. Tengok tak cerita Power Rangers? Zaman dulu lah zaman dulu. Saya tengok tu kan. Okay, dengar. Jadi cerita yang lepas, Imam Al-Ghazali dia pergi berjumpa dengan guru dia untuk belajar ilmu tasawuf. Satu ilmu yang bicarakan berkenaan adab dan akhlak. Lalu dia dah tunggu hari pertama tak dapat. Dia datang lagi hari kedua, dia tunggu sampai habis. Sebab apa? Habis apa? Habis tok guru dia menjual daging. Tok guru ni bukan ngajar kitab. Yang ni tok guru dia penjual daging. Lalu hari kedua dapatlah diceritakan bahawa duduk bersama. Masa nak duduk tu kawasan penuh dengan darah. Jadi nak kena buat apa? Kena pastikan kawasan nak berbicara, nak cakap dengan guru ni kena keadaan bersih yang baik. Lalu suruh dicabutkan baju jubahnya dan serban dia tambah. Serban. Orang dulu pakai serban besar-besar. Dulu. Sekarang kain jalan sikit ada, tapi jangan jumpa. Jadi dia letakkan alas, dilapkan segala darah yang ada, dia letakkan alas. Lalu apa dibuat? Dibicarakan berkenaan esok diminta guru dia ni tak ngaku guru lagi sebenarnya, lebih pada orang yang nak ngajar dia lah. Dia suruh bawa apple. Lalu esok tu Imam Ghazali bawa apple. Masa bawa apple tu dia ingat macam pengeras lah. Kita kalau nak belajar tu bukan bawa kambing, bawa ayam golek kan. Ada tak tu orang belajar silat kan gitu lah. Tapi yang ni dia ingat macam tu lah, suka lah, ingat diterima. Sebelum tu belum lagi. Lalu guru dia kata pergi dekat satu penjuru, dekat satu kedai tu, dekat kawasan macam tempat jual barang lah. Di penjuru tu ada satu kawasan, dan suruh duduk kat situ dan beritahu pada orang ramai, siapa-siapa nak apple dibawa satu bakul, banyak lah. Siapa nak apple datang dan siku kepala dia, katok kepala dia. Orang kadang-kadang kata katok tahu katok? Bukan katok ong bukan. Apa katok lupa dah. Pukul kepala dia, pukul dia. Ini tarbiyah tu boleh? Pendengar tak perkataan tarbiyah? Pendengar apa dia tarbiyah? Pendidikan. Lepas ni kan dengar orang sebut perkataan tarbiyah, maksudnya pendidikan. Inilah cara guru mentarbiyah, mendidik Imam Ghazali. Imam Ghazali waktu ni orang hebat dah. Dia sendiri ada anak murid, beratus ribu anak murid. Dan anak murid dia pun alim. Dia pun alim. Anak murid dia pun alim. Menunjukkan guru itu alim. Tapi yang ni penjual daging dia. Ajar dia sekali. Lepas tu habis tu dijumpa pula guru dah habis dah. Mana
sakit juga, tapi dia dengar cakap guru dia. Kemudian hari seterusnya, guru sebelum nak habis nak balik, guru dia kata, inilah pelajaran hari ini. Oh, itu dia pelajaran dia. Pelajaran yang kedua, esok bawa gayung dan baldi. Ni bawa gayung dan baldi. Ingat Sumanti tu kan? Gayung dan baldi ni dia minta bawa esok. Lalu keesokannya Imam Ghazali dia bawalah gayung dan baldi tersebut. Bila bawa, isikan air. Ni nak buat apa ni gayung baldi ni? Kata guru dia, sepanjang jalan ni, nampak tak? Jalan ujung ni ke ujung sana, jika ada kotoran, bersihkan jalan ini. Dia suruh bersihkan jalan orang ramai. Ni Imam Ghazali tu mufti waktu tu, orang yang hebat, orang yang ada pangkat. Orang bayangkan kalau orang katalah betul tak, kata mufti Johor, kita lalu dekat jalan di bandar, tengok mufti Johor sedang basuh jalan. Macam mana? Waktu itu berlakulah ada murid jumpa, nampak tok guru dia, bersihkan jalan. Gila ke apa ni? Dah mula dah. Anak murid dia dah mula cakap belakang. Ni kau tak ada tak? Tu kata jangan. Kadang-kadang bila kita tak tahu, kita senyap. Kita lain. Sekarang tak tahu, banyak buat sembang. Kita banyak sembang, kita tak tahu apa, senyap. Jadi bila dibuat macam tu sampai satu hari habis, lalu di situ dapat pelajaran yang kedua. Apa pelajaran dia? Tinggi mana diri kita, belajarlah untuk rendahkan diri. Belajarlah untuk menjadikan diri kita hina daripada orang lain. Bukan suruh hina orang, tak. Kita kena hina diri. Senang tanya dia, biasa tak buat hina diri sendiri? Biasa. Hina macam ni? Musuh. itu tak mandi. Hina diri ni bukan saja belajar tak pandai, bodoh aku. Bukan gitu. Tak, yang tu itu bukan nama hina diri. Itu nama tak sedar diri. Tak sedar diri suruh belajar. Tak pandai belajar ni, tahu tak pandai, tak belajar. Tu bukan hina diri, itu tak sedar diri. Yang ni memang kita dah buat yang hebat dah. Dengar ni, di atas muka bumi ni kita dah buat yang terbaik. Kita mendengar segala perintah Allah, kita mengikut segala sunnah Nabi, kita dengar cakap guru kita, kita buat yang hebat-hebat. Solat 5 waktu tak tinggal, puasa sunat Isnin Khamis, tambah dengan puasa-puasa sunat yang ada. Nampak hebat dah kan? Tapi waktu kita dalam kehebatan tu, kita kena ingat, waktu itu sebab apa? Kita kena faham bahawa kita masih hina. Walaupun kita beribadat hebat mana sekalipun, kita masih hina. Sebab apa? Sebab kita tetap hamba. Tapi kita sekarang tu kata ego dah sombong tu macam iblis. Sebab apa? Dia rasa dia dah hebat. Tu bila mula rasa hebat adik-adik, mula kita akan memandang orang lain dengan kehinaan. Batu dek, tolong dek, waktu doa dalam apa jua keadaan, suatu kita doa dek, tolong sangat minta doa sungguh-sungguh. Waktu kita doa, jangan kita fikir benda lain, jangan nak main dek. Dia kadang-kadang zaman sekarang saya tengok kat sini lah, dekat Uganda. Dia tengah doa pun main dek. Sebenarnya ada tak kat sini? Ada tak? Tengah doa main dek, ada tak dek? Ada? Betul dek, ada. Ada tak ada? Yang kata korang tu di isteri tu. Dia dalam hidup ni
Kan saya tahu kalau kita memandang orang, bermakna siapa yang lebih hina, diri kita lebih hina. Batu kita jangan pandang orang. Kalau tengoklah ada rakan-rakan kita buat benda buruk, tegurlah. Tapi kita tegur dalam keadaan kita letakkan diri kita hina daripada dia. Tegur macam mana? Kita tegur, saya rasa tegur baik-baik. Mana saya rasa benda ni tak bagus. Ingat Allah, saya tak pandai, saya tak baik. Cuma saya tegur ni sebab ini suruhan Rasul. Dah gitu lah. Ini kita nak tegur orang macam kita hebat sangat. Tu lah. Tu akhir zaman macam tu. Macam netizen lah. Kan biasa tak? Sini jadi keyboard warrior. Biasa keyboard warrior tahu? Netizen tu netizen. Kan biasa lah kalau dalam TikTok ke Facebook ke macam-macam lah. Biasa kan suka komen. Ada yang sejenis suka komen orang. Ada orang. Kata korang lagi. Tak kata korang. Pandang diri. Jadi adik-adik, saya minta adik, awak jaga yang saya cakap ni. Simple je. Awak hilangkan sombong dan ego. Jaga adab dalam majlis ilmu. Jaga adab dalam kehidupan. Rendahkan diri, hinakan diri. Hina diri tak semestinya menjatuhkan motivasi. Tak. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita hina diri kan nanti kita rasa down, rasa macam tak ada semangat. Tak. Para sahabat dihina diri dia. Para sahabat dia merendahkan diri dia. Tapi pada masa sama, para sahabat adalah orang yang sangat hebat. Kena Abdurrahman bin Auf. Siapa dia? Sahabat Nabi, jutawan. Dia sangat rendah diri, tapi dia adalah jutawan yang luar biasa. Sebab dia tahu rezeki dia banyak bersedekah, dan dia lah antara orang yang banyak berwakaf. Luar biasa. Sampai hari ni wakaf masih ada. Telaga, perkubang bakit, itu semua wakaf daripada Abdurrahman bin Auf. Sampai hari ni ada. Pahalanya berterusan sampai hari ni. Dia sahabat Nabi, dan memang Allah dijamin syurga. Dia sahabat Nabi yang 10. Pernah dengar tak 10 sahabat jamin syurga? Ingat tak siapa? Lepas tu kena belajar ni. Kita belajar insyaAllah sungguh-sungguh. Moga-moga apa yang kita buat ni, dek, satu je dek. Bila kita buat, yang pertama sekali kita kena ingat, kita buat kerana agama. Sebab ramai orang hari ni dia berbuat kerana kepuasan diri. Bila kita buat sesuatu kerana kepuasan diri, batu kita rasa kecewa. Sebab tu kita rasa kadang-kadang sedih. Kadang-kadang sebab itu kita nak main benda yang mengarut. Betul tak? Main game, rasa gembira main game. Sebenarnya sementara ni. Lepas tu rosak. Tengok video ngarut. Tahu ngarut? Tahu? Rasa macam pelik, tapi akhirnya merosakkan jiwa, merosakkan segala apa yang ada pada akal kita. Lepas tu dek, ada tak sini couple lah, ada couple ni. Ada? Perempuan ada couple? Perempuan kata tak ada? Laki ada? Dan laki couple dengan siapa? Astagfirullah. Sama-sama relax. Yang bising tu yang couple. Dia kalau senyap dia tu memang tak ada. Dia jawab apa yang perlu je, yang lebih. Jadi adik-adik, saya ada satu cerita bab couple ni, nak dengar cerita? Tapi sekarang pukul 5.16 dah. Kita tangguh dululah, cerita couple ni akan datang. Kita sambung motivasi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi 5.30 di Dewan
dalam slot motivasi. Yang tu lain sikit. Yang tu jadi doktor ni ustaz anda. Yang tu jadi doktor. Oh, hari tadi lupa nak baca doa. Belum baca doa lagi. Tak boleh kita baca doa kat sana nanti. Baca doa penerang hati insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tak sempat nak cerita lebih lagi. Tak apalah, nanti tadi banyak cerita lagi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya serahkan kembali. Ada surat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.